Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya wujub dengan makna tiada menerima nafi, yakni tiada itu, iaitu yang dikendaki dengan dia pada ilmu usuluddin, tiada lainnya melainkan pada seumpama perkataan musannif wa yajibu ala kulli mukallafin sampai akhirnya. Maka maknanya barang yang diberi pahala atas membuat akan dia dan diberi seksa atas meninggalkan dia. Maka jangan kerana menjadi kesamaran, kerananya menjadi kesamaran antara keduanya bagi seorang yang menuntut ilmu usuluddin. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia belah ihsan dia, masih beri kesempatan kepada kita ada tamu kumi dia. Alhamdulillah. Wajib atas kita mengenali dialah yang memberi, tiada siapa yang berkongsi, yang menyebabkan boleh kita ada di sini. Dia menghidup dan memati. Alhamdulillah dia masih hidupkan kita bagi ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Diberi pula kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Wajib kita mengenali dialah yang pelihara kita, berikan segala keperluan dan anugerahkan kita panca indera. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesungguhan, istiqamah, minat yang berterusan untuk nak mengaji, belajar, faham perjalanan agama ni supaya benar-benar kita hidup sebagai orang beragama, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, lapangan masa, keterbukaan hati, keseronokan berada dalam majlis yang mulia untuk insya-Allah kita memanfaatkan masa yang ada meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda, insya-Allah. Yang terdekat kita bicara definisi sekali lalu apa yang dikatakan wujub, istihalah, jawaz. Yang tiga skop hukum akal ni lah antara yang akan dibincangkan dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, dengan bahasa lain usuluddin. Dalam bab akidah, perkara akidah ni tak akan dipanggil bab akidah melainkan benda yang qat'iyyus subut wadilalah, benda yang memang putus, sabit dia. Juga dilalah yang faham pada Quran, sepatutnya kita kena pegang sungguh-sungguh. Tak akan ada pembincangan dalam bab akidah melainkan dia bab itu. Adapun bab-bab fiqh, dia bukan benda yang qat'iyyus subut, tapi dia adalah bab zanniyatu subut. Dia dalil-dalil tafsili.
Quran dalam bab akidah ni dialah dalil-dalil yaqini kan. Daripada adillah al-yaqiniyah dengan qawaid aqli dengan qawaid lughawi sinkronis kan dia, padan kan dua-dua tu yang ulama ambil kesimpulan, tambah pula ambil dengan apa yang warid datang daripada sabda Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang telah diajar pada para sahabat, pula tu seterusnya daripada satu generasi ke satu generasi menceritakan perkara yang memang bab yakiniyah, bab memang pasti yang tak boleh disanggah sama sekali. Dengan apa kita bicara ni, yang itulah dipanggil hukum akli, sama ada bab ketuhanan ataupun Rasul yang Allah Ta'ala utusi. 3 skup pembahasan ni sajalah. Yang lepas bahasa dia kata yang hasiru fi salasati aqsam, tersimpan dalam 3 bahagian hukum akal ni. Takkan keluar punya bab akidah ni sama ada wajib, mustahil, harus. Ya. Jadi yang terdekat juga kita bicara mengenai definisi wujub, dengan mana barang yang tak terima nafi. Akal tak boleh nak kata tidak. Kalau ada akal yang boleh mengatakan tidak tu akal tak waras. InsyaAllah kita jumpa nanti ke depan dengan formulasi yang telah disebut oleh ulama. Memang siapa-siapa menyanggah hukum akal dia akan bicara ni, sama ada yang wajib tak dikatakan wajib, yang mustahil dia tak katakan mustahil, yang harus tak dikatakan harus. Orang ni istilahnya tak berakai, bahkan beriman dia maksudnya ada masalah. Na'udzubillah min zalik. Pasal atas kata bab akidah ni, mesti dengan ada dalil dan hujah, cara lughawiyah dan cara akliyah untuk kita nak berpegang apa sepatutnya dalam agama ni yang kita kena pegang. Dan pegang itulah atau istilahnya dipanggil bab i'tiqadat. Tak ada bab i'tiqad ni yang bab hukum adat. Tak ada. Tapi rata-ratanya kita bila tak belajar, hatta kalau dah belajar pun tanpa ada latihan tunjuk ajar daripada tok guru kita dan asuhan, ada kursus pula yang kita lalu, ada pula tarbiyah, tazkiyah, itu istilah-istilahnya daripada guru-guru kita, untuk kita dapat betul-betul perjalanan ahli tauhid yang sebenarnya. Dia bukan terlalu mudah untuk dapat. Perlu kesusahan, perlu mujahadah yang sangat tinggi, memerlukan satu pengorbanan yang sangat besar pada kita, pengorbanan jiwa raga untuk mencapai dia. Macam pun atas kita proses belajar ni, belajar dengan kita faham sebab tu, insya-Allah Allah bagi taufik hidayah pada kita, dipahamkan kita dalam agama. Dengan itu khasnya agama tu dipahamkan kita dengan Allah, kenal siapa Allah. Mudah-mudahan yang tu sebab Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita untuk sentiasa zikrullah, untuk sentiasa rujuk pada Allah, inabah pada Allah Ta'ala, rujuk pada Allah Ta'ala, taubat ke Allah Ta'ala, pergi istilahnya mohon pada Allah Ta'ala, mengharap pada Allah Ta'ala, merasa lega dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sepatutnya kita i'tiqadkan untuk Allah Ta'ala itu hasil pada kita dengan limpah kurnia dan taufik hidayah Allah Ta'ala bagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kata dia seterusnya, ilam, ketahui ilmu bahawasanya wujub dengan makna tiada menerima nafi, la yatasawwaru fil aqli adamu. Nak ada kebolehan nak kata tidak tu, akal tak boleh menerima sama sekali. Untuk menerima kebolehan kata tak ada tu, akal tak boleh terima sama sekali. Itu maksud akal tak boleh menerima. Kata akal tak boleh menerima, kata nafi tu bahkan akan mengiyakan ia seia-ianya, yang tu kot bahasa. Itulah dipanggil wujub, mesti, mestinya. Dalam bab hukum akal ni, bila kata mesti tu, wajib tu, wujub tu, mestilah, mestinya. Benda tu mana boleh ragu langsung.
Kalau kata ada ragu, ada zon, tu pun tak pada, pasal mesti yakin, saya yakinnya, mesti terima seterima-terimanya, mesti faham sepaham-pahamnya, dan usahakan untuk capai tahap tu mau semau-maunya. Yang tu kot bahasa dia, bahasa wujub tu. Jadi dalam bab ilmu tauhid ni, bila bicara bab wujud tu macam tu, maksudnya wajib Nabi Rasul bersifat benar, wajib maksum daripada dosa, wajib mereka ni mesti menyampai pula tu dengan mempunyai kemahiran balaghah yang sangat tinggi, pula tu mempunyai kecerdikan yang sangat luar biasa kan, yang kita tak pernah tak akuli. Wajib kita punya akidah berpegang pada Nabi Rasul macam tu yang menyebabkan dia tak akidah kita Rasul ni bukan sebarang manusia boleh jadi macam ni. Tu yang datang cinta, kasih, minat, sayang kita pada semua Nabi-Nabi Allah, Rasulullah, bahkan awliya Allah. Sebab mereka ni mempunyai satu kedudukan iman yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kasih pada siapa kasih Allah Ta'ala adalah sebab untuk dapat kasih sayang Allah Ta'ala, dengan mana Allah Ta'ala bagi kurnia yang sangat khas pada kita. Baik. Jadi nak memahamkan wajib ni dengan makna tiada menerima nafi. Jadi kena hafal tu lah. Kalau Arab dia mala yutasawwaru fil aqli adamu. Jumpa nanti ke depan, dia bawa dalam matan di bawah tu. Baik. Yang ni maksud kata tak menerima nafi ni tiada. Jadi maksud kata wujud ni apa? Tiada menerima tiada. Boleh kan bahasa-bahasa tu kadang kita tak biasa dengar, dia susah sikit. Tiada menerima tiada. Betul apa dia? Tiada menerima tiada. Ada. Tu. Ada apa? Khasnya bab Allah Ta'ala. Ada zat Allah Ta'ala, itu besar sekali. Dan ada zat Allah Ta'ala, ada yang wajib, ada yang mesti, tak boleh diingkari. Kita ada juga mana boleh menafikan subutnya kita. Tapi zat kita ni zat baru. Yang itulah jalan ulama ajar asuh kita, supaya apa yang ada pada kita dan apa yang ada di keliling kita ni, semua ni baru, makhluk mendalilkan khalik makhluk. Mesti kalau kita tengok lampu cahaya pun kita kata ada lampu, kita tengok cerah pun kita kata ada matahari, katalah contoh itu. Kita tengok barang berselerak, pondok kita pun tengok pasti ada orang masuk kan? Tengok tai lembu pun faham ada lembu, tengok tai monyet faham ada monyet, macam tu kan. Tengok tai kambing ada kambing, bau busuk arnab tentu ada arnab, contohlah kan. Macam sama lah, adanya makhluk tentulah ada khalik makhluk. Mana boleh nafi? Wajib. Jadi apa yang ada Allah Ta'ala bagi irtibat adi kat kita ni, satu. Dan juga kat kita pun ada istilah dilalah akliyah, yang dengan tu gunakan kebijaksanaan akal yang Allah Ta'ala beri istimewa pada malaikat, pada jin, pada manusia ni, yang tu terbezakan manusia dengan haiwan. Manfaatkan dia semaksimum mungkin macam mana untuk boleh mengiya dan mengisbatkan Allah Ta'ala. Itulah kita punya guna akal paling besar sekali. Akal kita kalau kita tak gunakan di situ, maksudnya atau kita bicara bab syukur itu, kita kufur nikmat akal. Na'udzubillah. Macam mana pun kita yang tak apa cerdik ni nak dapat mantap tu satu hal, tapi atas faktor iman mesti ada iman macam ni. Walaupun aku tak boleh lagi, satu hari nanti harapnya Allah Ta'ala bagi juga kat aku nak usaha juga, aku nak pergi dapat juga. Yang ni adalah niat, ini adalah azam. Sepatutnya yang mesti ada pada setiap orang iman. Orang ada iman mesti sepatutnya ada azam ni. Tak ada pun dengar nak sebut, paksa dia ada kat azam tu. Mesti ada azam tu. Contoh tak boleh baca Quran, kena ada azam macam mana? Takkan nak biar bodoh sampai kiamat.
ayat saya macam tu lah kan. Boleh faham kata kan? Baca Quran tak pandai, betul? Biar tak pandai. Gaduh apa dia? Ya elah. Takkan tak ada perasaan apa-apa nak baca Quran? Okay. Semayang fardu, kalau dah semayang hujung. Kalau tak semayang fardu lagi, ya Allah pula nak kata. Takkan tak ada semayang sunat? Itu baru zahir hukum nama semayang. Untuk hadir hati dalam semayang. Takkan sampai kiamat semayang bodoh je, apa tak faham apa dia baca, satu. Untuk macam mana nak hadir hati, takkan tak pernah terfikir semayang ni kita sembah Allah Ta'ala, takkan tak ada perasaan apa-apa kita dengan Allah Ta'ala, takkan tak upgradekan dia. Orang beriman ni sepatutnya macam mana? Uish. Orang yang hati dia, jiwa dia hidup, pasti dia takkan hidup dalam keadaan yang dia akan membiarkan fahaman dia yang kata Allah ada, yang kita ni asal tak ada, Allah lah bagi ada, kita takkan tak ada bangkit langsung semangat untuk merasakan kehambaan diri pada Allah, rasa keberhajatan, rasa fakir, bergantung kita kepada Allah, apatah lagi nak sampai tahap lega dengan Allah Ta'ala, cukup dengan Allah Ta'ala. Kita tak layak lagi lah nak sebut tu tak. Kita nak bagi rasa aku ni makhluk Allah, aku melihat ni Allah yang bagi melihat, nak rasa dalam hati aku ada Allah, man dia maunya. Kalau nak bagi rasa dalam hati Allah ni memadalah untuk aku, hak lain tak ada pun tak apa, mana akan dapatnya? Mustahil dapat. Mustahil dapat. Untuk apa jalan dia nak pergi dapat tu? Mesti proses ilmu satu. Yang saya nak sebut, dia tak mustahil dapat tu, untuk nak buat macam mana? Mesti cari sebab untuk dapat, baru boleh dapat. Mustahil dapat tu pasal di atas sunnah yang telah Allah Ta'ala tentukan. Kalau tak dilaksanakan apa yang sepatutnya dilaksana, kita takkan boleh mencapai apa yang dicita-cita. Atau istilahnya, kalau bab ilmu nahu tak ada syarat, tentu tak boleh hasil masyurut. Ada istilah kita pernah jumpa, muqaddam tali. Tak ada muqaddam, macam mana boleh tali? Tali ternafi, muqaddam pun ternafi. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Isyarat Quran Allah Ta'ala kata macam mana? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfudhuna illa bisultan. Itu lajak-lajak mulut baca kan? Ada tinggal ke apa tu? Min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu. Telajak baca tu. Fanfudhu. Apa orang Ta'ala kata? Wahai manusia dan jin, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kamu nak gunakan apa yang ada keupayaan, kebijaksanaan, kebolehan, ilmu, pengetahuan, teknologi yang kamu ada, manusia dan jin ni orang Ta'ala cabar ni. Kalau kamu nak menerokai min aqtaris samawati wal ardi, nak pergi kepada pelusuk hujung langit ni, nak pergi langit hujung sejauh-jauhnya, angkasa tu boleh explore, pergi planet Pluto, pergi apa nak sebut pun kita tak pandai, kita cakap planet Pluto ialah nak sebut matahari, apa sumber-sumber bintang-bintang galaksi lain tak pandai saya nak sebut lah tu. Ataupun nak pergi ke laut ni macam mana? Samawati itu langit, ard nak pergi bumi, nak pergi mana? Nak pergi kedalaman laut berapa? 1000 meter dalam, 1000 kilometer kalau ada lah. Nak pergi terus ke dalam, masuk dalam. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ada kemampuan nak pergi lah, fanfudhu, pergi kan. Tapi dia kata apa? La tanfudhuna illa bisultan. Kamu takkan boleh capai melainkan bisultan. Macam mana syarat capai? Ada sultan, ada keupayaan. Keupayaan tu dari segi tenaga, kuasa, sabab, ikhtiar, latihan, teknologi, pengetahuan. Kalau bab dunia, bab teknologi pun kita kata macam tu, nak pergi ke Allah Ta'ala macam mana? Satu,
Lepas tu khas atas kita ada iman dengan Allah Ta'ala ni, takkan tak ada nak capai iman dengan Allah Ta'ala, takkan tak ada rasa nak seronok dengan Allah Ta'ala, takkan tak ada apa-apa perasaan nak ada development. Bunyi orang putih dah macam mana, ada satu kebangkitan, satu kemajuan dalam agama, takkan tak ada lah. Jadi apa yang kena ada kita? Azam, niat. Rasulullah pun isyarat innamal amalu biniat. Dia kata kalau bodoh baca Quran tak kerti, takkan tengok rumah orang lawa pun nak rumah lawa. Tengok orang menikah lain pun semangat nak menikah lagi. Sorry lah, tak ada kata siapa-siapa memang ada orang yang baru-baru menikah ni. Apa nikah dah lagi tak 17 nikah tak esok. Alhamdulillah. Esok apa Jumaat ni? Betul lah, Jumaat hari 18. Apa cerita ni? Tengok orang menikah, kita pun semangat nak menikah lain. Tengok orang pakai kereta baru, takkan iman tengok orang ni rajin mengaji, orang ni pelajar baru contoh kan, takkan kita tak semangat apa-apa bodoh itu. Batin ni mapuh ke apa? Umbuh pi bahasa gitu kan. Masuk batin mapuh, hati tak sedar langsung tak ada langsung rasa kehambaan, nak rasa kita ni makhluk Allah, nak rasa berharap ke Tuhan, nak rasa fakir antumul fuqara'u ila Allah. Tak ada rasa ke Allah memanggil kita, menyentuh bahasa kita kan. Allah ni dia perintahkan kita, dia duk bagi arahan macam-macam kita, dia tunjuk jalan dengan kita, dia ni nak bagi macam-macam kat kita. Cuma kat kita kena ada syarat, fadhkuruni azkurkum, kau ingat aku baru aku akan balas ingatanmu pada aku. Kalau kita dah cinta pun macam mana? If you remember me, I remember you. If you love me, pandai cerita sama, sedap dengar. That's the way, you know. Jadi tunjukkan sesuatu tu, barulah berbalas, istilahnya barulah bertepuk, barulah tangan akan bertepuk. Takkan bertepuk cinta, takkan bertepuk dengan sebelah tangan. Sikitlah bahasa-bahasa itu kan. Konsep Allah Ta'ala bagi jadi kita kat makhluk macam ni nak mengajar, itulah konsep kita dengan Allah Ta'ala, prinsip dia macam tu. Tambah nak kenal Allah, cinta Allah, kasih Allah. Kita nak sebut cinta kasih dengan Allah ni, saya tak tahulah tuan-tuan, yang saya sebut saya jauh lagi lah. Saya kata saya jauh lagi. Memang nak cinta kasih, tapi perasaan tu tak hadir lagi. Kasih duit, kasih makhluk ada lagi, ada. Tuan-tuan takutlah tak ada kan. Tak ada langsung kasih makhluk, aku kasih Allah. Saya nak belajar kan tuan-tuan lah ajar saya nak dengar kuliah tuan-tuan pula macam mana lah nak dapat macam tu. Saya nak dengar dia. Yang itulah cabaran besar, janganlah tak tahu. Cabaran besar kita nak bagi dapat kasih Allah, cinta Rasul. Tak usah cinta Allah, cinta Rasul lah. Macam ni lah. Kasih sayang dengan mak kita pun ada. Kasih bini ada. Kasih rata ada. Kasih mak. Saya ngaji tutup guru dia cabar kita tu. Kasih mak ada. Kasih bini boleh peluk. Sorry saya guna bahasa tu ya. Kasih mak nak peluk apa? Peluk itulah salam. Lepas tu jiwa tak ada. Jiwa. Tambah pula dia susah, kena bagi duit setiap bulan macam mana. Kita pula duit tak bercukup untuk Covid ni macam mana. Agak-agak macam mana. Muka masa muncul. Sedangkan tak ada kita kalau tak melalui dia. Bini ada benda kita boleh sonok. Sorry saya guna bahasa-bahasa gitu tapi mak mana boleh sonok-sonok itu. Tapi kita tak ada kalau tak ada dia. Tak lahir kita dalam hukum ini tak melalui dia. Itu saya nak sebut kata jalan kita nak boleh kasih kepada mak bapak, dia ada jalan dia. Jalan dia macam mana? Itulah. Apa dia? Kenali siapa mak bapak. Baru akan ada perasaan kita lebih daripada
kepada siapa? Kalau kita contoh isteri kita, kita akan lebih pada mak ayah ni. Tak doa untuk isteri, tapi doa untuk mak ayah. Tapi tak adalah perangai isteri dibiar-biarkan macam tu kan. Kalau isteri pun kita ada rasa sesuatu, mak kita macam mana? Sepatutnya tentu di hati lebih rasa sayu, lebih rasa terharu, lebih akan rasa macam mana ni, macam mana perasaan nak boleh kena ada. Itu mak Nabi Muhammad macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Yang takkan ada alam ni melainkan dialah pemberi rahmatnya. Barulah kita, Rasulullah macam tu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru nak boleh selawat. Kalau tak ada perasaan dengan Rasulullah. Kalau kata cinta kasih lah, betul ke cinta kasih Rasulullah? Ada tera mana cinta? Boleh cakap lah Nabi Muhammad dia bagi kita hidayat, dengan sebab tu kita dapat Islam. Boleh cakap macam tu je lah. Tapi perasaan betul-betul daripada kata apa, deep from our heart, yang tu ujung putih tu sedap tu, betul-betul mendalam daripada hati sanubari kita, yang kita sebut inilah Rasulullah, kerana itulah aku bangga jadi umat dia, aku seronok jadi pengikut dia, aku suka ikut cara hidup dia. Apa jalan dia tu? Jalan dia tu mesti ada akidah kita siapa Rasulullah. Ngemak tadi mesti faham, ada akidah kita, faham kita, kenal kita mak kita siapa Rasulullah, lagi siapa Allah. Tu jadi jalan nak disampai ke orang salah tu, saya ngaji lah pasal ada guru yang asuh macam tu kan, itu dia kenal. Pula tu satu lagi, jangan lupa macam mana kita boleh sampai, boleh kenal mak bapak kita, boleh kenal Rasulullah, boleh kenal Allah Ta'ala. Siapa bawa ni? Siapa tunjuk jalan ni? Siapa bagi irsyad ni? Siapa bagi petunjuk ni? Guru. Guruku. Kenal guru kita. Kalau tanpa guru siapaku, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau lah tak ada guru aku asuh aku tak kenal langsung dengan Tuhan. Tak boleh sampai apa-apa kedudukan. Nak kedudukan apa orang tak tahu, dah haka duk jadi bengong, lebih hina daripada binatang kita ni kan. Tapi muncullah kita ada orang yang guru kita asuh kenal kita, faham dengan kita macam mana perjalanan hidup, walaupun ada bab kita dengar kadang cakap dia laser je kan. Laser tak laser memang kena laser kan? Sikit dengan bahasa gitulah. Allah. Jadi asal nak sebut kita dalam bab nak mengaji ni, khasnya atas nak kata bab akidah kita dengan Allah Ta'ala ni, 3 bab ni saja ugal wajib, mustahil, harus. Tu jalan-jalan kita nak pergi ke orang salah, dia mesti melalui proses tu kan? Proses kenal ni, tak kenal ni, tak faham ni. Bahasa mudah tu, saya sebut bahasa tu pada anak kot. Pada pasal Allah Ta'ala bagi ke akal kita, memang akal kita ada kemampuan kat situ. Dan Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia tak akan taklifkan kita untuk mengenalkan dia, melainkan sekadar usaha kita yang kita boleh buat. Nak memaham apa? Bila disuruh kita fa'lam annahu la ilaha illallah, maksudnya memang kita ada keupayaan nak boleh kenal dia. Memang boleh. Dia takkan taklifkan kita benda yang di luar keupayaan kita. No, takkan jadi itu. Disuruh kita sembahyang 5 waktu, maksudnya memang boleh sembahyang 5 waktu. Bahkan lebih pada 5 kita boleh sebenarnya. Tapi takat fardu dia fardukan kita 5. Sebenarnya 10 waktu, 20 waktu pun boleh. Makan pun boleh lebih pada 5. Lebih pada 5 waktu. Pilihlah bahasa gitu tak. Pula tu waktu yang disyariatkan kita memang waktu-waktu tu untuk kita bersuci, kita bersiap, kita refresh diri kita. Bangun pagi, fresh dulu lah. Kecil berak lah, ambil untuk solat lah. Pagi semayang, bangun nyonyok apa kebun apa, potong getah apa, kambing ayam apa kan, bersenam ke apa ke, macam mana, rest tak?
Yang doha. Ni gelebak, rehat aku masak apa. Rest sikit. Mandi main Zuhur. Kan nanti habis makan basuh pinggan apa baca Quran. Ni. Rest sikit. Jangan kencing berak. Main asar pula. Kan memang waktu cantik. Takkan daripada pagi malam sakit bawah mandi dia mau kencing. Tak ada. Sikitlah saya sebut dalam bentuk macam tu. Jadi Allah Ta'ala bagi akal kita, memang ada satu keupayaan boleh mengenal dia, boleh capai dia, boleh sampai ke dia. Jalan dia, ni mesti faham. Bahasa-bahasa ni, istilah-istilah ni khas atas kita bicara wujub. Dan pada Allah Ta'ala sifat wajib yang kita duk dengar tu, wajib, kidam, wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsih. Atau kata dia wujud tu maksudnya tak boleh terima kata tak ada Allah Ta'ala. Tak boleh terima akal kata Allah Ta'ala ni tak sedia. Tak boleh terima kata Allah Ta'ala akal ni. Akal tak boleh terima kata Allah Ta'ala ni binasa. Akal tak boleh terima kata Allah Ta'ala ni berhajat pada sesuatu. Akal tak boleh terima kata Allah Ta'ala ni berbilang-bilang. Akal tak boleh terima Allah Ta'ala ni lemah. Itulah yang kita duk hafal ulama bagi rumusan kat kita. Formula yang ada ni insya-Allah dia memudahkan kita untuk faham. Kitab nisbah nak jumpa banyak lagi. Tapi ada benda yang kita dah belajar satu, ada common knowledge, ada common sense pun kat kita apa dia. Mestilah Allah Ta'ala sempurna, takkan dia tak sempurna. Mesti. Mesti itulah bukan akal. Akal kita sampai cerah dan faham menerima kebenaran Allah. Kau mesti sempurna. Makhluk tak sempurna. Kalau tak dapat lagi, tak ada lagi, ulang. Itu yang ulangan perlu untuk mengingatkan diri. Apa ulangan tu? Zikir. Apa ulangan tu? Baca Quran. Apa ulangan tu? Majlis ilmu. Apa ulangan tu? Duduk berguru, dengar tazkirah. Maksud apa? Fazakir. Allah Ta'ala perintah kita untuk bagi peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang beriman dia akan manfaat dengan peringatan-peringatan tu. Walaupun sekadar saya sebut macam ni, dia dengar, hati tu akan jadi berkobar. Dia bangun dah, sedap dah. Dia macam lampu tak cucuh, betul cucuh, kemudian akan menyala. Siapa yang akan menyala ni? Fazakir fa inna zikra dia tanfa'ul mu'minin. Orang beriman, dia manfaat. Orang tak ada iman, tak ada apa orang tua ni duk merepek pagi-pagi, ceritalah benda lain ya, dia tak mau dengar tu. Padahal benda paling seronok sekali setiap hari ni, setiap masa ni mana? Iman. Itu dalam Quran saya ada sebut kan, kandungan Quran 6,000 lebih ayat tu buat ukur akal sikit je. Yang banyak apa? Kisah kan, saya ada sebut itu kan, 6,000 ayat ni apa? 6,000 kisah saja. وعلم آدم الأسماء كلها وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Semua cerita ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ayyuba iz nada rabbahu. Betul baca lajak mulut dia. Wa 'adan wa samud. Semua cerita ya. Cerita izhab ila fir'auna innahu tagha fa halaka ila an tazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Cerita semua. Kenapa saya nak sebut cerita apa? Semua tu cerita je. Nak buat apa cerita? Sebab kita faham macam mana perjalanan hidup mereka. Yang hidup mereka ni dalam keadaan sentiasa mengiyakan, menyedari, mengenali siapa Allah, siapa dia, tugasan kita untuk kalau kita dah dapat satu, macam mana pula nak ajak manusia. Itulah sekali lalu nak sebut kata bagi peringatan. Peringatan tu cerita tu fazakir. Quran pula sebut sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa.
Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang dalam hati dia ada gerun, dia kenal siapa Allah, takut balik sana tak selesai, apa akan jadi? Sayadzakkaru may yakhsha, dia akan ambil peringatan tu. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhkan diri, mengasingkan diri, tak suka duduk dalam majlis seumpama ni. Siapa dia? Ashqa, orang-orang yang celaka. Beri bahasa pun Quran dah lama bahasa tu kan. Kita dengar babi pun kita marah tak? Quran bukan guna bahasa babi je. Apa? Celaka. Kita kena celaka hang, tak ada apa-apa. Babi, oh mu babi kat aku. Kita rasa babi tu marah sangat, tapi celaka oi. Padahal bahasa mulia ni man yakhsha, orang yang khasyatillah, orang yang syaqi, sa'id, faminhum syaqiyun wa sa'id. Quran syaqi ni celaka ni tak ada arah ni, masuk neraka kekal abadi weh. Dengar gegar apa nak sebut ni. Orang beriman dia akan ambil semua peringatan-peringatan macam ni, dan memang ada hati, ada semangat, ada perasaan untuk bangun dengan diri, buat benda perintah Allah Ta'ala, jauhkan larangan dia kalau boleh. Macam mana nak gilapkan hati, dan setiap hari ni sentiasa duk muhasabah diri. Awaklah aku jadi macam ni, awaklah aku lembab sangat ni. Apa pasal aku lembab ni Kalau jumpa orang pun, kau boleh tolong aku tak? Siapa? Aku rasa aku ni lembab sangat. Zikir tak mahu, ngaji tak mahu, ngaji tak boleh, ngapal tak dapat. Ada nasihat sikit tak? Jiwa akan bangun pergi kau tu. Kalau tak ada tu, maksudnya something wrong. Wayar putus ke apa? Mandi bunga. Kena jumpa Tok Omar tu, saya tak pandai. Dia bukan mandi bunga, bagi punya pak tu. Nak mandi bunga tu nak cari jodoh. Kok ada kaedah-kaedah mandi bunga tu ada untuk dapat hidayah sikit tu. Cepat. Satu kadang-kadang kena sentak dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Apa dia istilahnya? Bagi Bashir, bagi Nazir. Itu yang ada istilah kalau dalam kitab-kitab al-hadis ada apa? Istilah Bashir wa Nazir, kena bagi khabar yang menyeronokkan, bagi ancaman sikit. Yang tak sedap kan, ni ahli neraka kan. Kena macam tu je nak terbakar kita dengar. Hui, gerun. Tak gerun cari orang yang bercakap boleh tersentuhlah hati, deep in our heart, masuk dan touching, nangis. Tu kan. Tu kan. Yes. Kita sedar diri kita sama. Kalau kita tak sedar diri, duk macam tu, duk mangli tu. Na'udzubillah. Baik. Jadi dalam kita duk baca kitab tauhid ni, mestilah wujub dengan mana tak menerima nafi, dengan mana tak menerima tiada. Yang inilah dikendaki pada ilmu usuluddin. Wajib Allah Ta'ala apa? Ta'ajab pada makhluk, wajib berdiri sendiri, wajib Nabi Rasul Siddiq, wajib maksum. Wajib tu dengan mana takkan terima, tak terima penafian apa yang wajib tu. Baik, tiada lainnya. Jadi tak ada makna lain kalau dalam bab usuluddin, mesti wajib akli ni, melainkan pada seumpama perkataan muslim wa yajibu ala kulli mukallafin, sampai habis kata dia, sampai akhirnya ayya'rifa wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa. Ada perkataan macam ni je, yang ni wajib, dia bukan wajib akli tapi wajib syar'i. Sekali lalu kita ada dah bezakan tu kan, kita baca je rasanya. Maka maknanya kalau dalam nisbah kitab atau matan Ummul Barahin tu, maknanya wajib atau mukallaf mengenal apa yang wajib pada Allah Ta'ala, apa yang mustahil pada Allah Ta'ala, apa yang harus pada Allah Ta'ala. Wajib tu bukan makna wajib tak menerima tiada, tapi wajib dengan makna buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Bahkan buat dapat pahala, meninggalkan dia tak kena gaya, boleh kufur masuk neraka.
Masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Pasal apa? Pasal tak pergi belajar apa sepatutnya dengan belajar, sampai tak faham dan tak jadi terpelajar, sampai menyebabkan tak layak langsung untuk ke syurga orang tak tahu. Na'udzubillah. Jangan sampai terpedaya macam itulah. Tak gamak nak sebut benda-benda ayat-ayat yang teruk-teruk tu. Jadi wajib macam ni, maka makna wajib ni barang yang diberi pahala atas membuatkan dia dan diberi seksa atas meninggalkan dia. Cukup? Saya tak panjangkan syarah tu. Dengan bahasa lain, ada wajib akli, ada wajib syar'i. Bab tauhid memang wajib jumpa nanti wajib akli. Nak jumpa wajib syar'i ni ngaji mereka. Wajib sembahyang 5 waktu. Wajib nak berwuduk. Apabila nak sembahyang, wajib gunakan air mutlak. Wajib, tu wajib. Wajib istinja daripada najis. Wajib, tu wajib tutup aurat. Wajib menutup aurat tu menutup bentuk badan, menutup warna kulit, menutup perhatian. Itu khas pada perempuan. Wajib tu wajib mereka. Dengan mana buat dapat pahala, tinggal berdosa. Maka jangan kerana menjadi kesamaran kerana perkataan musannif ni wa yajibu ala kulli mukallafin ni menjadi kesamaran antara keduanya tu wajib dengan mana tak menerima nafi, dan wajib dengan mana buat dapat pahala tinggalkan dia disiksa. Dengan bahasa lain, keduanya tu apa? Wajib akli, wajib syar'i. Dua perkara yang sangat berbeza. Jangan jadi kesamaran bagi seorang penuntut ilmu usuluddin. Satu saya ngaji, mudah-mudahan sampai lah ni saya ingat, pasal Tok Guru mula-mula dia ajar, yang masuk dalam kepala saya, wajib ni nak kena faham. Khasnya wajib, mana beza wajib akli, wajib syar'i. Contoh, Nabi Rasul wajib dah cakap benar. Sifat wajib bagi Nabi Rasul sidik, betul tak? Wajib cakap benar. Kita wajib tak cakap benar? Untuk sama wajib lah. Nabi cakap benar wajib, kita pun wajib cakap benar. Sama tak? Sama tak? Jangan saya lempang kata sama. Apa pula beza Nabi pun kena cakap benar, kita kena cakap benar. Beza besar punya. Kita kena cakap benar. Tapi ada tak kebarangkalian yang bohong kat kita? Ada. Jadi wajib cakap benar tu, apa makna wajib cakap benar? Kalau kita bercakap benar berpahala, berdusta, berbohong adalah berdosa. Itu kita. Nabi Rasul wajib tak cakap benar? Apa maksud wajib cakap benar? Mustahil berdusta. Lain makna lain. Wajib ke Rasul ni amanah? Wajib tak kita amanah? Mana boleh khianat? Tapi wajib kita wajib syar'i. Wajib dengan mana? Buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Tapi wajib Rasul bersifat amanah, apa maksud? Mesti amanah. Mesti takkan buat dosa punya. Dasar tu akidah. Satu bila ada orang tak faham macam ni, itu yang bila sebut Nabi Rasul, bila dia faham Nabi Rasul ni wajib maksum ni, wajib amanah ni, wajib syar'i kot. Nabi pun manusia biasa, dia pun nama pun manusia biasa. Kita buat salah, Nabi takkan tak buat salah kot. Nak kias dengan kita, kepala otakmu. Dia masalah situ lah. Pasal apa? Duk kesamaran memahamkan antara wajib syar'i dengan wajib akli. Jauh beza bumi dengan langit. Syar'i dengan akli ni. Kita nak faham Nabi wajib cakap benar, kita cakap benar pun wajib. Serupa lah. Kalau kita faham serupa, bodoh besar kita ni. Bukan saja bodoh, takut kufur pula. Pasal apa? Pasal duk memahamkan, kita cakap benar wajib, Nabi Rasul cakap wajib. Jadi kita boleh jadi dusta. Nabi pun wajib cakap benar. Dah Nabi manusia biasa, dia pun boleh jadi dusta juga. Dengan sebab faham macam tu, jadi kafir terus kat Nabi. Masuk neraka kekal abadi kalau tak
tak betul imannya tu, tak betul tasdik kat situ, tak betul meyakini siapa Nabi Rasul macam tu, mati masuk neraka kekal abadi tu. Salah pasal tu je pasal apa? Ni, tak boleh beza antara wajib akli, wajib pasal tak boleh beza tu saja. Pasal bila tak boleh beza tu, tak faham akidah. Contoh, tak faham beza ya. Nak kita bodoh, tak faham beza wajib akli, wajib syar'i. Lagi wajib apa, tak faham beza ni ya. Allah hidup, kita hidup. Ada beza? Allah hidup, kita hidup, ada beza? Apa beza? Beza sikit ke beza banyak? Allah hidup cara kita, kita hidup cara kita, kita hidup cara kita, macam tu? Subhanallah. Allah lah hidup, kita mati, tapi Allah yang bagi kita hidup. Macam tu. Allah memang hidup. Hidup yang memang sabit kat diri dia. Kita ni mana ada hidup? Zat kita pun tak ada. Hidup ni Allah yang bagi kita hidup. Tu ke? Hidup Allah Ta'ala hidup wajib. Hidup kita hidup harus. Harus maksudnya Allah yang bagi kita hidup. Kalau dia tak bagi kita hidup, kita tak hidup. Dan hati kita mesti hidup ingat ke Allah Ta'ala macam tu. Macam tu ayat tambahan lah sikit. Macam tu ke? Tak faham lagi kita ni, duk lalai lagi kita ni. Lalai banyak, memang kita lalai banyak. Yang kena refresh dia, la ilaha illallah. Zikir saja tak cukup. Maksud apa? Dia mesti zikir dengan hati hadir, zikir dengan kenal. Kita mengaji ni nak proses kenal lah, bagi faham satu-satu. Ni baru proses kenal apa? Ni sebab baca. Kenalkan beza antara wajib akli, wajib syar'i. Gagal di situ boleh jadi gagal akidah. Gagal di situ boleh jadi gagal akidah. Kalau saya bagi contoh ni kat Rasul tu, gagal di situ gagal akidah. Allah ada, kita ada. Gagal di situ gagal akidah. Siapa yang ada? Allah wajib ada, kita harus ada. Gagal faham itu gagal akidah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Satu mesti jelas tu, faham. Bila tu dah jelas, dah selesai ke dengan ilmu? Tak selesai lagi, baru teori. Lepas tu macam mana praktikal lah? Dah apa yang ada tu faham, bawa sampai ada touching dalam hati kita. Kalau tak ada touching, jalan lagi, zikir lagi, ingat lagi, fikir lagi, zikir, hadir lagi. Supaya sampai seronok kita dengan Allah Ta'ala. Seronok kita Allah Ta'ala. Nak cinta Allah Ta'ala sampai berbunga ni, it's not an easy thing. Macam tu lah kan. Bukan satu benda yang mudah. Saya kata bukan mudah. Saya dah tua lah ni kan. Saya kata kan. Lagi tinggi kita tuntut, lagi besar cabaran. Cabaran iman macam ni lah. Hadanallah. Baik. Jadi jangan jadi kesamaran antara wajib akli, wajib syar'i. Tambihun, inilah satu jaga-jaga ada bagi kita wujub, maknanya tiada menerima nafi, yakni tiada menerima tiada. Dan ada bagi kita wajib, maknanya yang tiada menerima nafi, yakni tiada menerima tiada. Berulang kan ni? Dan ada bagi kita istihalah, maknanya tiada menerima sebut, yakni tetap. Dan ada bagi kita mustahil, maknanya yang tiada menerima subut. Dan ada bagi kita jawaz. Baca tak berhenti, tak betul tu. Inilah satu jaga-jaga, kata sikit. Ada bagi kita wujub, maknanya tiada menerima nafi. Ini wajib kita lah, wajib akli. Yakni tiada menerima nafi itu tiada. Maksudnya
Mustahil tak ada. Ada tu dengan mana? Tak menerima nafi. Dan ada bagi kita wajib, maknanya yang tiada menerima nafi, yakni tiada menerima tiada dan ada. Ada wajib dengan mana? Tiada menerima ada, tiada menerima tiada dan ada. Wajib dengan mana? Tak menerima ada dan ada. Nak kata ada dan tak ada. Itu makna wajib dia. Baca dulu. Dan ada bagi kita istihalah, maknanya tiada menerima sebut. Yang ni asal lah, hukum akli. Yang ni tak menerima tetap, tak menerima ada. Allah, tak menerima sabit, tak menerima sungguh. Itu masuk kata mustahil, istihalah. Dan ada bagi kita mustahil, maknanya yang tiada menerima subut dan ada. Dia tak menerima subut dan ada. Tadi tak menerima nafi dan ada. Dan ada bagi kita jawaz, maknanya patut ada dan patut tiada. Dan ada bagi kita jaiz, maknanya yang patut ada dan tiada. Dia suruh tambih jaga-jaga tu, kena perhati sikit lah. Saya tak perhati lah ni. Dia suruh perhati tu, kena perhati baru nak mikir. Boleh? Nanti faham nak kata apa? Bahasa dia klasik sikit lah. Benda besar yang memang kita nak kena faham, mestilah wajib dengan makna akal tak menerima nafi. Yang tu memang paling besar sekali yang kita nak kena faham. Yang jangan lagi nak pergi faham benda apa sepatutnya kena faham. Benda yang penting besar untuk kena faham tak faham kan. Duk susah hati benda yang tak boleh nak faham lagi tu yang duk sibuknya. Prinsip baca kitab pun kadang kena faham juga kan. Ada bab kadang memang ada bab kadang baca kitab saya khabar dah itu kan, ada bab memang baca kitab ni ada tempat ada lubuk dia susah nak faham. Nak faham maksud tu tambah nak bagi contoh apa, tapi dasar yang kita kena faham, jangan yang tu terkorban pasal ada benda susah yang nak difaham. Saya pengalaman ngaji dulu pun dengan Datuk Guru, memang ada kitab-kitab kita lalu, kitab pun kadang bukan kecil-kecil, besar-besar. Ada tambah kitab-kitab kadang bahas ilmu dia tinggi-tinggi. Usul fiqh, masalah hadis, ada istilah-istilah dia tu. Benda lah dia nak cerita ni. Untuk guru baca ya, tinggal kan. Pasal ada benda yang disebut tu terlalu halus. Kita nak sebut pun, nak cerita pun kadang tak sampai kita nak cerita apa benda yang dia faham. Yang ilmu kita terlalu dangkal untuk faham macam mana faham dia. Macam itulah nasibah kita ni. Dia boleh beza antara ada wajib dengan mana tak menerima tiada ataupun tak menerima nafi tu. Dan dia boleh faham ada wajib, tiada menerima tiada dan ada. Tu kena renung sikit. Nama ayat pun tambih. Tu, itu. Saya tak panjang tu. Kalau nak panjang kena renung sikit. Orang nak boleh bagi misal contoh apa yang disebut. Baik. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Yang ni memang kita nak ngomong yang dia terjemah wajib dengan mana tiada menerima nafi. Tu mesti faham betul ya tu. Okey. Terjemah dia, yakni apabila berkehendak engkau
kenyataan tiap-tiap satu daripada segala perkara yang tiga itu, maka bermula erti wajib itu iaitu barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Yang ni terjemah ni bukan terjemah saja, terjemah siap dengan takdir untuk fal wajibu tu jawab bagi dia fasahah daripada soal muqaddar. Macam tu bahasa dia. Dia afsahat fa al-fasihah an soal yang takdiri, soal yang muqaddar. Pasal dia sebut yang lepas hukum akal ada tiga. Dalam tiga aja tempat berlega dia wajib, mustahil, harus. Habis tu apa dia? Aku nak cerita kat kamu. Kalau kamu tak faham apa dia wajib, mustahil, harus, satu-satu je ni. Maka wajib tu, dia seolah-olah fa tu kat situ. Yang tu kita ngaji nahwu lah, saya tak syarah, saya sebut sekali lalu gitu je. Fa macam tu dipanggil faul fasihah. Fa yang datang selepas sebut satu benda yang ijmal, kemudian mula nak masuk cerita satu dengan tafsil. Fa tu dia panggil fa fasihah. Kalau usulul Quran, tengok saya bagi contoh. Manusia ni bila hari kiamat, ada yang bahagia, ada celaka, betul tak? Kalau nak masuk cerita mula-mula, dia akan guna fa. Fa idza nufiqa fis suri nafqatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah wa shaqqatis wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Kalau disebut secara am, ada orang bahagia, ada orang celaka, ada selamat, ada yang sebaliknya. Waktu nak bagi hurai orang selamat ni macam mana? Dia akan gunakan huruf fa. Memang usulub, yang ni usulub Quran. Satu ulama kita guna ni, bila dia guna, dia hurai pasal apa? Pasal huraian itu nak huraikan usulub Quran. Betul. Satu kita baca misalnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu jawab amma ni. Itu jawab. Saya dah ingat fa situ pula lah. Nak sebut kata ada bab memang kita kena mengaji khas nak memaham usulul Quran. Dan benda ni ulama duk cerita pasal apa? Pasal dengan itu nanti kita akan faham usulul Quran datang macam tu. Saya bagi contoh ayat Quran saya baca sekali lalu. Jadi cerita hari kiamat. Hari kiamat ni nanti ada orang berjaya, ada orang celaka. Orang berjaya tu macam mana? Kalau kamu nak tahu orang berjaya ni macam ni, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaquluha umqra'u kitabiyah. Orang berjaya macam ni, apa dia? Maka orang yang berjaya ni, kalau kamu nak tahu, aku nak cerita kat kamu, ialah macam ni. Mereka ni ialah orang-orang yang dapat suratan tangan, suratan buku catatan dia dengan tangan kanan. Apa akan jadi? Bila dapat aja, dia tengok apa yang dalam buku, apa dia kata? Dia akan tengok siapa yang ada keliling dia. Ambil. Apa? Baca. Tengok saya punya buku catatan. Orang yang dapat tangan kanan, dia akan jadi seronok itu. Macam kita dapat report card, saya ngaji ada tu itu. Dapat buku laporan kemajuan murid, ya. A plus straight A akhlak baik cemerlang, pengurusi pengetahuan, setiausaha. Yang ni sukan, contohlah sekolah kan kita punya rekod macam tu kan. Ni pengurusi persatuan, ni aktif, ni pergi kursus, ni tengok je lah. Seronok dapat buku ni? Seronok? Tak seronok? Bodoh tu lah, tak seronok. Selalu dapat merah, yang mana tak seronok. Orang tu seronok, dia seronok. Apa kan jadi? Dia kata, umqra'u kitabiyah. Ni ambil, khudh iqra'u kitabiyah. Ambil lah, bacalah buku saya. Ambil. Ada dua kat tak? Cuma kat sini, kat Malaysia. Kat dunia macam nak segan-segan tak? Tengok ada buka? Tak boleh. Konon kedekut konon. Tapi kalau boleh macam mana? Nak bagi viral satu dunia, kata tengok buku catatan aku je lah.
Tengok dia pokat aku macam mana. Boleh faham saya kata apa? Boleh faham saya kata apa? Memang perangai macam tu buat sebenarnya. Ha umuqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Memang aku yakin aku akan bertemu hisab ni. Satu catatan aku semua cantik-cantik je. Nak cerita fa tu, nak cerita fa tu. Sebaliknya, lepas cerita fa baru datang dengan waw. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Baru datang dengan fa. Nak menguraikan lanjutan daripada orang tangan kanan, apa dia? Ada pun yang dapat tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan kata apa? Celakalah aku dapat buku suratan ni. Kalau boleh aku tak dapat buku ni pun tak apa. Itu orang dapat surat saman. Apa? Tak pakai apa semua. Contohlah kan. Kita guna sikit isu COVID tu. Baik. Satu disebut dan dihurai oleh ulama. Itu yang dia kata apabila berkehendak engkau kenyataan tiap-tiap satu daripada perkara yang tiga wajib, wujub, istihalah dan jawaz itu, maka bermula uslub dia macam tu. Siap. Saya tolong urai sikit fa tu ya. Ngaji pondok macam ni baca kitab jawi, dan sebenarnya dia nak ajar apa? Dia nak ajar uslub Quran. Tentu ngaji cara tutup guru kita style Nusantara ni, dia punya lebih dia tuan-tuan. Dia nak uraikan kita hak Quran, tapi dia zahirkan dia dengan kitab jawi dah. Dengan sebab tu kita faham Quran. InsyaAllah. Baik, jadi maksud wajib ni macam ni. Bermula arti wajib itu barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Tarikh itu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Akal tak boleh menerima kata tidak sama sekali. Dan sebut dah itu awal-awal saya kata, akal di sini mesti akal waras. Bukan sebarang akal. Akal dengan tarif yang disebut oleh ulama dengan definisi tarif hukum akal. Bukan hukum akal yang semata-mata akal. Bukan. Pasal ada akal dengan faham otak. Ada akal dengan mana ada kebolehan ta'akul. Jaga sikit. Beza. Pencuri ada akal? Ada. Tapi tak ada akal. Dia ada otak tapi tak ada akal. Boleh faham? Dia macam lembu, ada otak tapi tak ada akal. Akal ni tak dipanggil akal, melainkan dia adalah kewarasan. Dia adalah kejituan, dia adalah ketepatan, dia adalah kebenaran. Yang ni baru akal. Kalau yang tu kesalahan, yang tu kemaksiatan, yang tu kelalaian, itu bukan akal. Itu bukan akal. Tak dipanggil akal, mesti tepat. Tak dipanggil akal, mesti betul. Tak dipanggil akal, yang tu takrif hukum akal yang ulama bahas. Dia bukan akal semata-mata otak. Pada akal saya lah. Pada akal saya, tak kena gaya nafsu. Bukan akal. Bukan akal. Tak kena gaya pendapat. Tak kena wahabi. Wahabi tu menyambil. Okey, siap. Itu yang tak terupa pada akal tiadanya. Akal mana ni? Akal yang memang tepat, akal yang memang waras, akal yang memang betul. Akal yang memang sihat. Maka mana tiada terupa pada akal ni, tiadanya itu, maksud kata tak diterima pada akal tiada ni, tiada menerima, tiada benar akal, tidak membenar, tidak benar oleh akal akan ketiadaannya. Akal tak boleh membenarkan, nak kata tak ada, maka wajib itu dua bahagian. Yang ni pembahagian sikit. Jadi takrif sekali lalu disebut itulah maksud wajib. Jadi sebab kita belajar ni kena hafal definisi, lepas tu tengok apa pembahagian dia akan sebut. Dasar kita nak faham ni apa? Bab wajib akal, dia tidak akan menerima sebalik. Yang tu takrif yang paling besar untuk kita kenal pasti dan faham maksud wajib. Pasal kita akan bawa nanti dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan,
Bila dia wajib akli, nanti yang sekali lalu saya sebut contoh Nabi Rasul tadi, wajib bersifat benar. Okay. Apa maksud wajib bersifat benar? Takkan menipu sama sekali. Okay. Mesti wajib akli maknanya tu. Kita wajib bercakap benar. Apa maksud kita wajib cakap benar? Cakap bohong berdosa. Rasul mustahil cakap bohong. Mesti faham dia macam tu. Mesti faham dia macam tu. Mesti faham macam tu. Allah ada. Wajib ada. Kita ada tapi harus ada, mungkin ada. Allah wajibul wujud, kita jaizul wujud, mungkinul wujud. Atas nak bagi kenal, supaya kenal siapa Allah, supaya kita tu yang kat kita ni ulama tak sebut aku wujud, tak, aku mungkinul wujud. Kalau sebut pun atas biasa, atas jalan adat ghalib, jangan sampai tak sedar yang aku ni mungkinul wujud, jaizul wujud, Allah lah hakiki wujud. Dan apa yang ada keliling kita ni menzahirkan wujud Allah. Pasal Allah lah yang mewujudkan semua makhluk. Takkan ada satu makhluk pun melainkan Allah lah yang mewujudkan dia. Wujud makhluk dalil kepada wujud Allah. Oh, la ilaha illallah. Yang tu kita belajar tauhid, ulama ajar sampai macam tu. Dia orang punya faham tauhid ni, dia zahirkan apa kefahaman dia dengan hukum akal yang dia faham. Akal tak menerima, tiada tu. Dia punya hadir hati dia dan dia kata apa, menjiwai zauq dia tauhid tu sampai dia menghayati dan dah boleh merasai, sehingga Allah sentiasa dikenali dalam setiap situasi. Tak ada makhluk yang dilihat, pasti Allah lah yang dia akan pandang. Dia bukan hanya semata-mata tengok makhluk tu, tapi dengan makhluk dia akan terpandang ke siapa yang jadikan makhluk. Dengar ayat tu. Tak ada makhluk yang dilihat, melainkan dia akan terpandang pada Allah yang jadikan makhluk itu. Terpandang ni pandang akal lah. Tengok je pokok, Allah, la ilaha illallah, Allah jadikan makhluk. Tengok matahari, Allah jadikan matahari. Mereka punya apa, arif dan faham, betul-betul menjiwai dan zauq, merasai ta'rif ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ni. Dengarlah saya bagi contoh, saya ngaji tutup guru saya duk sebut macam tu. Kita tengok dia senang je, dia orang faham. Aku ni lembab sangat pasal apa? Tapi bila kita dengar macam mana faham dia tu akan transfer kat kita, insya-Allah. Tapi insya-Allah tu pun 4-5 tahun tak jadi apa-apa lagi. Dengar 4-5 tahun tak jadi apa lagi. Pasal apa? Kalau andai kata mudah, semua orang jadi wali. Jaga sikit, bukan nak bagi putus harapan, tapi nak kata kena mujahadah yang sangat tinggi setiap hari, bahkan setiap detik yang kita lalui. Tak boleh nak ada lalai sedikit pun macam mana mereka-mereka yang telah berjaya, yang telah pergi. Kita boleh buat, syarat dia bersungguh. Okey, sekali lalu ke sana lah. Ni sebab apa nak baca, kita akan ke depan lagi, dia akan sebut pembahagian-pembahagian hukum wajib tu. Ada wajib daruri, ada wajib nazari. Situ dulu. Jadi pagi ni kita lihat perbezaan antara wajib akli, wajib syar'i tu. Yang tu benda besar, kena berhati. Dah ada di sikit bagi tambih tu. Makna kewasa Melayu tu dengan wajib dengan makna akal tak terima nafi. Dah ada yang dengan makna yang satu lagi, ada makna macam tu. Yang tu kena perhati sikit. Saya pun tak perhati tu, tak simpan dalam kepala pula.
Saya banyak mengaji dengan Datuk Guru, mengaji kitab Arab. Kalau arwah Fatih dulu, kitab ni boleh kata semua kitab baca, semua kitab Arab. Semua kitab Arab. Tapi saya nak baca kitab Arab kat orang kampung, mengelepar dia. Saya baca kitab Jawi. Kitab Jawi banyak saya tak mengaji. Ada yang mengaji. Tapi kebanyakannya tak mengaji. Apa saya nak sebut? Kebanyakan ngaji kitab Arab. Bila saya ngaji kitab Jawi dengan kitab Arab, saya boleh rasa cuaca tu. Cuaca apa? Maksudnya ulama kita yang ditulis kitab Jawi ni, dia tulis tu bukan saja yang hak Arabnya, hak pengalaman dia dengan bahasa dia, dengan apa prasarana yang ada dapat daripada dia, dengan istilah-istilah yang dia pakai dalam masyarakat dia, semua dia akan masuk dalam kitab lah. Kalau kita ngaji Arab tak, dia betul-betul disiplin ilmu kan. Tuk, tu lah seketul ya. Bila baca kitab Jawi, tu dia. Apa dia nak cerita ni? Kita nak faham tu macam tu sikit. Satu, saya tak simpan dalam kepala tu. Pasal saya banyak ngaji kitab Arab. Jawi ni bukan dibaca pasal kalau ada masalah pun tengok kitab Arab ada tu. Tapi dia punya syarah tu besar lagi lah. Tak pun dalam hasiah pun ada macam dia sebut tu. Ada tu, tapi tak ada simpan dalam kepala saya. Itu saya sebut baca gitu ya. InsyaAllah sambung tu. Wajib ni ada dua bagi. InsyaAllah. Jadi benda besar kita nak faham tu, pastikan boleh beza antara wajib akli, wajib syar'i. Itu. Di atas kita nak jalan tauhid macam mana? Fahamlah Allah ni wajib ada, aku ni harus ada. Hari-hari nak bagi faham apa? Hadirkan dalam hati, Allah memang ada. Aku ni harus ada la ilaha illallah. Tak ada yang wujud hakiki melainkan Allah. Makhluk ni semua Allah jadi. Makhluk ni dalil ada Allah. Oh, ada aku. Allah bagi ada aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi lihat aku. Allah bagi kederat aku. Imanlah nama dia tu. Mudahan Allah Ta'ala mudahkan buat hati kita untuk dapat iman. Sebab iman ni dia bukan pelajaran susah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu iman tu apa dia. Sikitlah nak sebut sikit lagi hujung tu. Kita tak faham iman tu apa dia. Kita tak faham iman ni hayal dia, beriman dengan Allah Ta'ala. No. Iman ni kita sampai tahap kepala otak kita ni sentiasa hadir fikir kepada siapa yang jadikan kita dan seluruh makhluk ni. Beriman. Nak bawa cuaca macam tu. Macam mana yang saya sebut yang ni iman ke Allah, yang ni kita nak hasil dengan ngaji, nak capai itu lah. Kalau tak bicara bab iman, nak saya sebut saya tengok dia ni, saya ingat ni orang Kelantan. Saya tengok ni orang Pahang. Saya tengok ni orang Kuala Kangsar. Saya tengok tu Temelong. Tak sebut biar Temelong kan. Yang ni ingat orang Johor, yang ni ingat orang Geluk. Yang ni tengok adik dia, yang ni tengok lupa pula. Temelong kan? Temelong kan? Yang ni tengok orang Melaka. Yang ni tengok pakcik duduk depan simpang tu. Duduk hantar rumput. Yang ni tengok ni anak aku. Yang ni tengok ni cucu pondok. Saya nak sebut apa? Kita tengok kat dunia ni dengan kita kenal macam tu kan? Betul kan? Kalau tak kenal kita mesti nak explore. Ni tahu ni siapa dia mari ni, tak kenal ni. Contoh kan. Bila ada tak kenal tu mesti nak kenal tak? Sepatutnya dalam pelajaran tauhid macam mana tahu? Macam mana? Tak ada yang kita tak kenal melainkan apa dia? La ilaha illallah, Allah jadi. Pasal tauhid sebenarnya lagi senang daripada kat dunia hukum kita. Dia ni siapa, dia ni siapa, dia ni siapa, ni siapa, ni mai pada mana, duduk di mana, siapa dia ni, aku tak saya jumpa. Nak kenal makhluk sebenarnya lagi susah daripada nak kenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Tengok monyet, macam mana? Monyet ni mai mana memang susah nak faham. Macam mana? La ilaha illallah, Allah jadi dengan monyet. Monyet ni Allah Ta'ala jadi. Ni perangai dia. La ilaha illallah. Nah ya, nah. Tengok matahari ya. La ilaha illallah, Allah wujud. Matahari ni mendalilkan wujud dia. La ilaha illallah. Tengok semua makhluk sampai hadir hati ke Allah Ta'ala.
Kita nak bagi capai mengaji tauhid itu lah. Tengok kita pun suluh cermin, nampak kita tak? Orang ahli tauhid macam mana? Dia nampak Allah jadi kita. Tengok cermin, kama hasanta khulqi wa hasin khuluqi. Macam mana engkau yang jadikan aku berupa macam ni. Kau cantikkan akhlak aku, cantikkan iman aku. Bagi aku sedar engkau yang jadikan aku. Tengok cermin, itu orang ada iman. Orang ada iman dapat iman hakiki. Nabi SAW macam ni iman dia. Dia dapatlah macam tu. Kita macam mana? Tengok cermin, baca doa tengok cermin, tapi tak boleh nak cermin. Tak faham surah apa saya sebut kan? Tak boleh nak cermin apa? Tak boleh nak sedar Allah bagi jadi aku. Macam mana aku tak boleh sedar Allah bagi jadi aku? Kama hasan ta khalqin, seperti mana engkau ciptakan aku dengan jadi aku manusia sebaik-baik kejadian macam ni. Cantikkanlah akhlak aku, cantikkanlah akhlak tahu mana? Iman aku denganmu ni, kau sedarkanlah aku ni, engkau yang jadikan aku ya Allah. Duk minta tu. Tak sedar-sedar lagi. Baca lama lah doa tengok cermin ni. Tapi tak boleh nak suluh lagi, tak boleh nak perasan lagi ke Allah Ta'ala tu. Nak kata apa? Kita belum terjun lagi dalam bab iman tu, belum lagi. Belum terjun lagi bab nak merasakan Allah ni dia yang wujud. Dia wujudkan aku. Kita belum ada lagi. Lapisan tu pun belum lepas lagi. Ni saya sebut. Jadi kita punya perjalanan tauhid itulah yang kita nak usaha nak pergi capai supaya apa? Tak ada makhluk yang kita tengok melainkan hadir di hati Allah yang jadikan makhluk tu. Itulah maksud Allah wajib wujud. Dah atas kita bicara, ni apa hukum ni? Wajib ke Allah Ta'ala. Wajib. Apa maksud wajib? Mesti. Macam mana saya mesti saya tengok, ni meja, ni buku, ni mikrofon, ni pen, mesti tak? Dengan Allah Ta'ala tu lagi mesti. Aku ni Allah jadikan aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi dengar aku. Lagilah mesti daripada ni meja, ni buku. Boleh? Faham saya sebut apa? Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita bab-bab macam ni. Dan jangan tak tahu, inilah cabaran kita nak dapat tauhid. Inilah susahnya nak dapat tauhid ni. Yang inilah susah. Kalau takat Allah wujud, Allah ada, mustahil tiada. Allah sedia, mustahil baru. Allah baqa, mustahil binasa. Hafal aja tu. Tak ada apa-apa lagi tu. Tak ada apa-apa lagi. Walaupun dapat PhD tu, bahas gini. Hati tak boleh nak sentiasa musyahadah ke Allah Ta'ala, tak hidup rasa Allah yang jadikan aku, la mawjuda illallah. Tak ada yang wajib hakiki melainkan Allah. Aku ni harus wujud, mungkin wujud. Yang wujud Allah yang wujudkan aku. Kuat rasa wujud Allah Ta'ala, tenggelam rasa kita pasal terlalu hadir rasa Allah wujudkan aku, sampai tak sedarkan diri kita kerana terlalu sedarkan Allah yang ada dengan aku. Boleh faham saya cakap tak? Kita belum ya, jauh ya. Saya pun tak boleh sembang pasal pernah mengaji guru sebut macam tu. Macam mana ada yang ngajak macam tu, kita ngajak pun. Tapi nak dapat macam mana? Nak dapat ni latih. Dia tak ada jalan lain. Latih. Latih apa? Dengan faham hadir. La ilaha illallah. Hadanallah la siratal mustaqim. Soalan kalau ada. Yang dia bagi kata dua makna tu, tu tanya. Tu memang saya tak jawab. Itu kena perhati sikit. Yang dia kata ada dua makna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.